Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran ibadat darjah 4. Di dalam pelajaran 4, murid-murid berrujuk muka surat 41 yang bertajuk mandi wajib dan mandi sunat. Kita lihat jenis-jenis mandi sunat. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yasir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jenis-jenis mandi sunat. Yang pertama, mandi sunat Jumaat pada hari Jumaat. Yang kedua, mandi sunat 2 hari raya. Hari raya kita hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Yang ketiga, mandi sunat solat istisqa, solat minta hujan. Yang keempat, mandi sunat gerhana matahari dan bulan bila berlaku gerhana matahari dan bulan. Yang kelima, mandi sunat memandikan mayat. Mandi setelah memandikan mayat. Bila dah mandikan mayat, kita bersihkan diri. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam. Yang ketujuh, mandi setelah siuman atau gila atau pitam. Sambungan lagi yang ke-8, mandi ketika hendak berihram, haji atau umrah. Yang ke-9, mandi ketika masuk kota Mekah. Yang ke-10, mandi hendak wukuf di Arafah. Yang ke-11, mandi kerana hendak bermalam di Muzdalifah. Yang ke-12, mandi kerana hendak melontar. Itu tadi jenis-jenis mandi sunat. Huraian lebih mendalam tentang jenis-jenis mandi sunat. Jenis-jenis mandi sunat antaranya yang pertama tadi mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan salat fardu Jumaat. Dikhususkan kepada orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat, salat fardu Jumaat. Itu orang lelaki kebiasaannya. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq. Keluar fajar sadiq. Sad alif dal qaf. Saya salah lagi ni. Sad. Sadiq. Keluar fajar sadiq. Hingga seseorang putus asa dari hendak melakukan solat Jumaat. Sampai selesai solat Jumaat. Yang afdal, yang lebih baik ketika hampir hendak pergi solat fardu Jumaat. Bila nak pergi solat fardu Jumaat, barulah mandi. Itu yang afdal. Yang kedua, mandi sunat 2 hari raya. Mandi sunat 2 hari raya. Mandi sunat 2 hari raya ini dalam kurungan ni Aidilfitri dan Aidil Adha. 2 hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Sama ada ia hendak menunaikan salat ataupun tak. Ni nak salat ataupun tidak. Yang ini orang lelaki ataupun orang perempuan boleh lakukan. Sama dia nak salat ataupun tidak, dia boleh mandi sunat 2 hari raya, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam, iaitu setengah malam setelah pukul 12 ataupun pukul 1 malam, dia boleh mula mandi sunat hari raya Aidil Adha. Esoknya hari raya, malam raya dia boleh mandi sunat, iaitu selepas pukul 12 ataupun 1 malam hingga terbenam matahari. Hinggalah terbenam matahari ni kita rujuk bila hari raya pertama terbenam matahari, bila dah waktu maghrib, tidak lagi boleh melakukan mandi sunat
hari raya. Kemudian yang afdal, yang lebih baik mandi itu setelah terbit fajar, bila dah terbit matahari. Dia dah terbit fajar, terbit matahari, dia nak pergi solat sunat, dia mandi. Ataupun sebelum orang pergi solat sunat, mandi sunat hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Kemudian yang ketiga, mandi sunat salat istisqa. Istisqa ni apa? Mandi sunat untuk menunaikan salat istisqa, yang ini salat nak minta hujan. Minta hujan bila dah kemarau lama sangat, minta hujan. Bagi seseorang yang hendak menunaikan salat seorang diri, kalau dia nak salat seorang diri, waktunya ialah ketika hendak salat. Dia nak salat je, dia terus mandi. Bila dia kata nak salat pukul berapa, dia mandi. Hampir dia nak salat tadi. Jika ingin salat berjemaah, nak salat beramai-ramai, masuk waktunya bermula orang ramai berhimpun. Bila orang ramai dari berhimpun, dia segera mandi, pergi berhimpun untuk salat salat istisqa, ataupun dia mandi tidak salat istisqa, dia mandi sunat sahaja. Untuk menunaikan salat habis waktunya, habis waktunya setelah selesai orang ramai menunaikan salat. Bila orang ramai dah habis menunaikan salat, waktu sunat untuk mandi solat istisqa ni dah habis. Yang keempat, jenis mandi sunat. Jenis mandi sunat yang keempat, mandi sunat gerhana matahari dan bulan. Gerhana yang berlaku di bumi ni ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Waktu bermula apabila bermulanya waktu gerhana. Bila dah bermula waktu gerhana, ini walaupun sedikit, walaupun sebahagian, dan berakhir setelah kembali sedia kala. Bila dah tak ada gerhana, maka berakhirlah waktu mandi sunat. Bila dah berlaku gerhana, waktu itu sunat mandi gerhana bulan ataupun matahari. Yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Mandi setelah memandikan mayat. Okay, mandi setelah memandikan mayat tadi tidak ada apa-apa keterangan. Bila dah mandikan mayat, boleh saja terus kita bersihkan diri untuk diri kita dengan kita niatkan mandi setelah mandikan mayat, kita dapat pahala sunat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam. Orang yang dah memeluk Islam, orang kafir, bila dah mengucap dua kalimah syahadah, dia memeluk Islam, dia mandi sunat. Mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub. Bila dia tidak berjunub, tidak bersetubuh, dia mandi sunat. Atau tidak keluar darah haid, dia masih boleh mandi sunat. Atau tidak keluar darah nifas, dia masih boleh mandi sunat. Keterangan seterusnya, sekiranya jika dia berhadas besar, masa dia bukan Islam, dia kafir, dia dah berhadas besar, dia dah keluar darah haid ataupun keluar darah nifas semasa kafir, wajiblah dia mandi setelah memeluk Islam. Ataupun dia dah bersetubuh sebelum dia Islam, dia dah berkahwin, contohnya dia sebelum Islam dia dah berkahwin, dah bersetubuh sebelum Islam. Bila dia memeluk Islam, mengikut pendapat yang sah dan muktamad, dia wajib mandi. Bila dia dah berhadas besar. Berhadas besar ni orang yang dah bersetubuh, orang yang dah berjunub, orang yang dah keluar darah haid, orang yang dah keluar darah nifas, dia berhadas besar, maka dia wajib mandi, bukan lagi mandi sunat. Bukan lagi mandi sunat bila dia dah berhadas besar. Okey. Mengikut qil, pendapat yang tidak jelas ampunnya gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam. Pendapat ini lemah. Yang ketujuh, mandi setelah siuman atau gila atau pitam. Bila dia mandi setelah dia hilang akal, dia jadi gila ataupun pitam.
mandi setelah siuman atau gila atau pitam. Ni sunat mandi. Sunat mandi. Tapi sekiranya dia tidak berjunub. Sekiranya dia tidak berjunub, masih sunat mandi lagi. Bila dia hilang daripada dia sihat daripada gila ataupun pitam ataupun sihat daripada siuman, maka dia tidak, apabila dia tidak berjunub, maka dia sunat mandi. Tapi jika berjunub, wajib mandi. Ni kalau dia berjunub, dia bersetubuh ketika dia gila, maka wajib mandi. Okay, kita lihat orang gila pun ada nafsu. Tak kira lah orang gila itu lelaki atau perempuan, bila dia gila, dia masih lagi ada nafsu. Manusia tu masih lagi ada nafsu. Yang ke-8, mandi ketika hendak berihram haji atau umrah. Dia berihram, dia nak pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Dia nak pergi mengerjakan haji atau umrah ataupun umrah saja ataupun haji saja ataupun dua-dua sekali. Dia nak pergi mengerjakan haji, dia kena berihram. Dia kena berihram, dia kena jauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang. Ketika hendak berihram haji atau umrah, mandi sunat atau kedua-duanya atau ihram mutlak, ihram sahaja, mandi sunat sebelum ihram. Keterangan waktu bermula ketika seorang itu hendak berihram. Ketika nak berihram, dia mandi dulu dan berakhir setelah melakukan ihram. Bila dah habis semua ihram, maka tidak lagi boleh mandi sunat. Mandi setelah mandi sunat ini sunat kepada orang yang baligh atau belum, lelaki atau perempuan, hamba atau merdeka, gila atau berakal, dan yang suci daripada haid atau nifas. Mandi sunat ini sunat kepada orang yang baligh, orang yang atau yang belum baligh, yang dah baligh atau yang belum baligh, orang lelaki atau perempuan termasuk, hamba atau merdeka termasuk, gila atau berakal termasuk. Walaupun gila dia kena mandi sunat. Dan yang suci daripada haid dan nifas. Kalau dia sebelum belum suci daripada haid dan nifas, dia kena mandi wajib. Jika tidak dapat menggunakan air sebagai mandi sunat ini, bolehlah tayamum dengan meniatkan tayamum itu sebagai ganti mandi sunat ihram. Ini saya salah ajar kat sini, tak ada alif. Jika tidak dapat menggunakan air, kalau tak dapat menggunakan air, boleh tayamum. Macam juga kalau kita tak ada air, nak cari, nak berwuduk tak ada air, kita tayamum. Sembilan, mandi ketika hendak masuk kota Mekah, nak masuk kota Mekah. Mandi ketika masuk kota Mekah bagi orang yang orang ihram ataupun tak, orang yang nak kerjakan haji ataupun tidak, di ihram ataupun tidak, maka dia sunat mandi ini di telaga Ziltua. Nama telaga itu, sebuah telaga berhampiran kota Mekah. Yang ke-10, mandi hendak wukuf di Arafah. Nak wukuf di Arafah. Orang berwukuf di Arafah sebelum hari raya Aidil Adha 9 Zulhijjah. Bila selepas waktu zuhur gelincir matahari, mereka wukuf di Arafah, berhimpun, berhenti di padang Arafah. Mereka nak pergi sana, mereka mandi sunat dahulu. Waktunya bermula setelah fajar, waktu subuh. Yang afdalnya setelah gelincir matahari. Bila dah gelincir masuk waktu zuhur, dia mandi salat zuhur, kemudian mereka berada di padang Arafah dan mandinya di Namrah. Nama tempat tu kalau boleh di Namrah, satu tempat berhampiran padang Arafah. 11, mandi kerana hendak bermalam di Muzdalifah. Nak bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah tadi adalah orang yang bila selesai 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu malamnya mereka perlu bermalam di Muzdalifah.
12. Mandi kerana hendak melontar. Nak melontar. Mandi kerana hendak melontar 3 jamrah pada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik ni pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Ni masih lagi orang yang mengerjakan haji dan umrah. Mereka ini masih lagi di dalam orang mengerjakan haji. Hari tasyrik adalah hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sunat ini pada tiap-tiap hari, pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dia sunat sebelum dia melontar jamrah. Tiga jamrah tu dia mandi tiap-tiap hari 11, 12, 13 sebelum melontar. Keterangan seterusnya, tidak sunat mandi kerana hendak melontar jamratul aqabah pada hari nahar, hari yang ke-10. Dilakukan pada hari yang ke-10 iaitu jamratul aqabah. Sebelum melontar jamratul aqabah dia tidak sunat mandi pada hari yang ke-10 hari nahar kerana hampir sangat masanya untuk mandi sunat Muzdalifah. Kerana malam tu mereka akan berada di Muzdalifah, mereka perlu mandi lagi, mandi sunat Muzdalifah. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu faradduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. InsyaAllah sebentar lagi nantikan soalan Google Form daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.